Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masya Umairah binti Ahmad Yusof, nombor matrik di 19311796. Okey, kita masuk pada pengenalan marah. Marah merupakan satu bentuk emosi yang memang lumrah atau alami ada pada setiap manusia, namun wujudnya berbeza-beza. Secara istilah, al-ghadabu bererti berubah emosi oleh kekuatan untuk menghilangkan perasaan tidak nyaman dan gemuruh di dada. Mereka boleh membuat seseorang berbuat kekerasan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kontrol emosi yang baik, hingga menyebabkan apa yang diertikan sebagai kemarahan yang tidak boleh lagi dibendung, iaitu amat sangat marah. Bentuk-bentuk emosi berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis dan pendapat para ulama, kejadian manusia adalah terdiri daripada unsur jasmani dan rohani. Maka Islam tidak pernah menafikan tentang wujudnya emosi dalam diri manusia. Malah Al-Quran telah menggambarkan beberapa bentuk emosi yang terdapat dalam diri manusia, seperti emosi marah. Emosi marah merupakan salah satu perasaan yang timbul apabila manusia berasa tidak puas hati terhadap sesuatu perkara. Kebiasaannya, ia diiringi oleh perubahan fisiologi seperti muka menjadi marah, anggota badan menggeletar, pergerakan dan pertuturan bercelaru. Kadang-kala ia diiringi oleh kelakuan luaran seperti cacian, desakan, kutukan dan dendam. Emosi marah adalah antara naluri semula jadi manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk keperluan hidupnya. Sebagai satu sifat yang semula jadi, pada asalnya mempunyai emosi marah bukanlah satu kecacatan atau kekurangan manusia. Namun begitu, emosi marah ini boleh menjadi sifat yang keji jika kemarahan itu menimbulkan perasaan dendam dan melampaui batas kemanusiaan. Emosi marah yang tidak dapat dikawal boleh membawa keburukan dan kerosakan diri sendiri serta orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala turut menyeru manusia supaya menahan marah seperti dalam firman-Nya dalam surah Al-Imran ayat 134, yang bermaksud iaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dalam Islam memperlakui bahawa adanya emosi marah, tetapi bukan emosi marah yang tidak dapat dikawal sehingga menimbulkan kerosakan kepada dirinya dan masyarakat, seperti mana Al-Razi menjelaskan bahawa kemarahan yang keterlaluan boleh membahayakan diri sendiri. Islam tidak melarang manusia mempunyai perasaan marah yang kena pada tempatnya dan perlukan. Dalam konteks dakwah Islamiah, Rasulullah SAW pernah marah.
kemarahan kerana ada perkara yang tidak disukai dan menyalahi kebenaran. Emosi marah merupakan naluri semula jadi manusia yang sedia wujud. Emosi marah ini boleh memberi manfaat kepada manusia jika digunakan untuk kebenaran dan keadilan. Tetapi emosi marah yang tidak dapat dikawal dan menurut hawa nafsu adalah dilarang dalam Islam kerana ia boleh membawa kepada kemudaratan diri dan orang lain. Hari ini saya akan membentangkan tentang hukum marah dalam Islam. Terdapat beberapa hukum marah dalam Islam, antaranya ialah wajib, sunnah, mubah, makruh dengan haram. Okey, mari kita tengok satu persatu. Wajib, ketika kita melihat perbuatan maksiat atau dosa tepat di hadapan kita. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan atau kekuasaannya. Apabila tidak mampu, maka ubahlah dengan ucapan atau lisan serta nasihat. Apabila tidak mampu, maka ubahlah dengan hati. Dan yang terakhir, inilah wujud serendah-rendahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, sunnah. Contohnya adalah ketika Rasulullah SAW marah pada sahabat yang memanjangkan bacaan surah pada saat solat. Apabila kemarahan Rasulullah tersebut bukan dalam hal yang maksiat, kerana dimaksudkan jika seseorang imam dalam solat memanjangkan bacaan surahnya tapi tidak disukai oleh makmumnya, maka akan menjadi haram, iaitu bacaan panjang tersebut. Okey, yang ketiga, mubah. Mubah hukumnya boleh juga dilakukan. Dalilnya adalah seperti yang pernah terjadi pada Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika suatu berlaku marah pada anaknya kerana kebetulan tetamu yang datang ke rumah belum diberikan makanan, padahal tetamu tersebut sengaja menunggu Abu Bakar datang dahulu baru makan. Abu Bakar marah kerana anaknya Abdurrahman sempat bersembunyi kerana takut dimarahi. Yang keempat, makruh. Makruh merupakan perbuatan yang apabila kita lakukan tidak berdosa, namun jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Contohnya ketika saat bertanya pada Rasulullah perihal seumpama ada lelaki yang berzina dengan isterinya, maka ia akan membunuh lelaki itu sebelum mendatangkan keempat orang saksi. Marahnya saat ini adalah makruh kerana ucapannya barusan hanyalah pengandaian. Yang kelima, haram adalah kemarahan yang sertai dengan caci maki, hina dan berkata-kata yang keji. Okey, seterusnya ialah hakikat marah. Okey, marah yang terpuji dilakukan untuk membela diri, agama, kehormatan atau menolong orang yang dizalimi. Okey, marah yang tercela merupakan marah yang dilakukan atas dasar balas dendam atau ego diri sendiri. Marah yang tidak untuk menegakkan kebenaran atau marah yang diiringi dengan perbuatan tercela lainnya. Okey, terdapat beberapa tingkat sifat marah. Yang pertama, tafrid.
Tafrid boleh dikatakan sebagai tingkat marah yang sangat sederhana, bahkan cenderung tidak nampak. Mereka yang berada pada tingkat ini hampir dikatakan tidak pernah marah. Maksudnya mereka tidak akan menghadapi segala hal yang terjadi di sekitarnya dengan marah dan umumnya tidak mudah tersinggung, bahkan ketika agamanya disinggung. Cenderung merendahkan diri dan lemah. Padahal Rasulullah sendiri bersifat tawaduk, yang artinya beliau akan marah demi mempertahankan agama, sehingga berfikir tafrid ini sebenarnya bertentangan dengan syarak. Yang kedua, ifrat. Kebanyakan daripada tafrid kebalikan daripada tafrid marah pada tingkat ini ialah mereka yang tidak boleh kontrol emosi sehingga cenderung berlebihan saat marah. Misalnya dengan berteriak dan melontarkan kata-kata kasar. Tak jarang pula diikuti dengan tindak kekerasan yang kemudian memunculkan rasa dendam dan keinginan untuk membalasnya. Yang ketiga, iktidal. Kondisi amarah yang sangat sederhana, tidak lebih seperti ifrat, tidak juga seperti tafrid yang tidak pernah marah. Dalam tingkat ini, amarah seseorang hanya muncul pada saat-saat tertentu kerana emosinya masih boleh dikontrol dengan baik dan akal sihat pun masih lebih mendominasi, sehingga cenderung boleh lebih berfikir jernih sebelum bertindak. Sekali marah pun tidak akan melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seterusnya ialah bahaya akan sifat marah. Kehilangan kenali diri. Pasti mereka yang sudah sepenuhnya dikuasai oleh amarah tidak jarang akan kehilangan kontrol atas diri sendiri sehingga tidak boleh berfikir jernih dan tidak mampu membezakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Yang kedua, merugikan diri sendiri. Baiknya mereka tidak disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta tidak terjerumus dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan biarkan amarah menguasai kita, tetapi kita yang harus menguasainya, iaitu mengendalikan amarah tersebut. Sebab marah yang berlebihan justru datangnya bukan kerana kebaikan, melainkan oleh hasutan syaitan dan iblis, sehingga boleh berujung pada dosa. Lagi pula, marah yang tidak perlu hanya akan menjadikan masalah kecil menjadi besar, yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan penyesalan. Marah yang tidak
terkontrol akan menimbulkan perasaan benci yang menjadi akar daripada rasa dendam hingga akhirnya muncul keinginan untuk membalas dendam. Akhirnya, amarah hanya akan terjerumuskan kita pada hal-hal yang merugikan semacam pertengkaran dan pemusuhan, bahkan perang. Yang ketiga, dapat menodai agama. Seseorang yang sedang dikuasai amarah tidak jarang bertindak sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan kerana akal sihatnya tidak berjalan dengan benar. Bahkan jika sudah sepenuhnya dikuasai oleh marah, maka ia boleh melakukan apa saja yang padahal tidak benar oleh Allah dan Rasul, sehingga justru melakukan tindakan yang terjerumus hanya melakukan apa saja yang dianggap benar demi menumpahkan seluruh amarah yang ada. Yang keempat, terjerumus pada maksiat. Marah yang tidak terkontrol dengan baik membuat seseorang mudah melakukan tindakan yang melarang perintah Allah dan Rasulnya, ditambah dengan hasutan daripada syaitan dan iblis. Jadinya seseorang yang pemarah menjadi mudah diajak pada perbuatan maksiat yang merugikan. Yang kelima, seseorang yang tidak boleh mengkontrol amarahnya dengan baik menjadikan dirinya mudah terjerumus pada hal-hal tidak baik dan merugikan baik diri sendiri mahupun orang lain. Titik akhir daripada perbuatan marah yang merugikan dan berujung dosa itu tidak lain adalah balasan daripada Allah SWT merupakan azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Insyirah binti Arif Fazilah. Nombor matrik saya di 20313036. Okey, di sini saya ingin menerangkan tentang kepentingan emosi. Yang pertama, kelangsungan hidup. Emosi memberi isyarat apabila keperluan sebagai manusia biasa tidak dipenuhi. Contohnya, apabila manusia berada di dalam kesunyian oleh kerana keperluan untuk berhubung dengan orang lain tidak dapat dipenuhi. Selain itu, apabila manusia merasa takut yang disebabkan keperluan untuk keselamatan tidak dipenuhi. Apabila kita ketepikan disebabkan keperluan yang diterima tidak dipenuhi. Yang kedua pula ialah membuat keputusan. Emosi menjadi punca maklumat berharga, iaitu dengan membantu manusia membuat keputusan. Menurut kajian, apabila sistem hubungan emosi dalam otak terjejas atau rosak, manusia tidak akan dapat membuat keputusan walaupun yang mudah kerana dia tidak tahu bagaimana dia akan rasa tentang pilihannya. Yang ketiga, membuat jangkaan. Melalui emosi, dapat meramal tingkah laku sendiri dan tingkah laku orang lain. Melalui pergerakan tubuh, individu mahu bereaksi, individu dapat menunjukkan keadaan emosi individu tersebut. Contohnya, emosi suka yang mana dapat diterjemahkan melalui reaksi senyuman dan ketawa. Melalui reaksi tersebut dapat dibuat jangkaan bahawa seseorang individu itu sedang berada dalam keadaan gembira. Yang keempat, menentukan batasan. Emosi memberikan isyarat apabila diri tidak selesa dengan perilaku seseorang.
Jika percaya dengan emosi dan yakin dapat menyatakan, perasaan akan dimaklumkan apabila kita rasa atau berasas tidak selesa, sebaik wujud rasa tidak selesa. Tindakan ini membantu kita menetapkan batasan untuk menjaga kesejahteraan, kesihatan fizikal dan mental. Yang kelima, komunikasi. Emosi membantu kita berkomunikasi dengan orang lain. Ekspresi wajah dapat menyampaikan maklumat tentang apa yang kita rasa pada waktu itu. Misalnya, seseorang individu berada dalam perasaan sedih, tersinggung, perlukan pertolongan dan sebagainya. Jika kita berupaya membaca gerak tubuh atau isyaratnya, kita dapat membantu dan menunjukkan empati. Melalui emosi juga membantu dalam komunikasi tanpa suara. Yang keenam, kegembiraan. Emosi juga menjadi penting dalam membantu mengetahui bagi manusia bahawa mereka gembira apabila merasa gembira. Apabila merasa gembira, kita berasa puas hati, selesa, nikmat, perasaan yang datang apabila keperluan emosi dipenuhi. Oleh itu, emosi menjadi perkara penting dalam membawa penafsiran perasaan, gembira dan suka. Yang ketujuh, penyatuan. Emosi mungkin punca potensi utama menyatukan umat manusia, pelbagai agama, bangsa, budaya, malahan pegangan politik. Emosi adalah bersifat menyeluruh iaitu universal yang mana merangkumi empati, belas kasihan, kerjasama dan kemaafan. Emosi juga boleh memecah belahkan umat emosi seperti mana emosi benci dan marah. Melalui perasaan benci dan marah dapat menimbulkan permasalahan dalam perhubungan seperti dalam institusi rumah tangga yang membawa kepada berlakunya kes-kes perceraian maupun anak lari daripada rumah. Okey, selepas itu perkembangan emosi. Sejak awal kelahiran, manusia sentiasa berkembang dan terus berkembang dalam pelbagai sudut, pertumbuhan fizikal, psikologi, mental dan sebagainya. Emosi juga adalah suatu bentuk daya kognitif yang terbentuk dan berkembang secara peringkat demi peringkat semenjak awal kelahiran. Yang pertama, mempunyai emosi idea. Secara umumnya, peringkat ini menggambarkan bahawa ekspresi penyampaian emosi adalah berada di peringkat permulaan. Manusia menyampaikan emosinya secara tidak sedar dan ia keluar daripada naluri semula jadi bawah sedar. Yang kedua pula, emosi pemikiran. Emosi akan berkembang ke peringkat yang seterusnya iaitu apabila seseorang mampu mengaitkan emosi dengan pemikiran. Pengalaman daripada apa yang dilihat, didengar dan dialami direkodkan secara langsung sebagai reaksi emosi. Reaksi-reaksi tersebut akan disimpan dalam memori yang akan digunakan dalam proses pemikiran kelak. Yang ketiga pula, faktor-faktor perkembangan emosi. Terdapat beberapa faktor yang membawa kepada perkembangan emosi manusia, antaranya faktor kepintaran yang mana manusia yang lebih pintar adalah lebih peka kepada keadaan bahaya. Apabila diri sering terdedah kepada perkara bahaya, maka emosi manusia akan terbentuk seperti emosi takut, cemas dan sebagainya. Selain itu, faktor jantina juga membawa kepada perkembangan emosi. Perempuan mempunyai ekspresi atau emosi takut melebihi sekiranya dibandingkan dengan lelaki. Seterusnya, faktor lain adalah seperti status sosioekonomi, keadaan fizikal, hubungan sosial, kedudukan dalam keluarga dan personaliti. Apabila manusia itu berada dalam kumpulan dan kumpulan itu membawa pengaruh emosi yang sama, membuatkan semua ahlinya juga beremosi. Hal ini juga membantu kepada perkembangan emosi dari sudut hubungan sosial. Kanak-kanak tidak berasa yakin, malahan berasa takut dalam sesuatu perkara. Perkara ini boleh dikaitkan dengan personaliti manusia. Personaliti kurang berkeyakinan melahirkan beberapa bentuk emosi seperti takut, malu dan sebagainya. Okey, seterusnya akibat dari perbuatan marah. Semua orang tentu pernah merasa marah. Namun sebenarnya marah adalah emosi yang sangat rumit dan boleh pengaruhi pelbagai bahagian tubuh secara berbeza-beza. Ini juga mempengaruhi bagaimana rasa marah berimbas pada tubuh. Manusia dikurniakan pelbagai nafsu termasuk marah tetapi tidak boleh dilayan atau dibiarkan berleluasa. Sebaliknya ditundukkan dengan sifat sabar kerana kemarahan antara senjata yang boleh menggugat keimanan.
Marah adalah emosi yang wajar, namun boleh memberikan kesan negatif pada tubuh. Islam sebagai agama yang indah amat menegah umatnya daripada melayani sifat marah, apatah lagi berkelakuan baran yang keterlaluan. Nabi Muhammad SAW banyak kali memperingatkan umat baginda mengenai kejinya nafsu marah yang tidak terkawal, kerana ia antara pintu digunakan oleh syaitan dan iblis dalam menguasai manusia. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya syaitan menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Selepas itu, saat manusia marah, syaitan memasuki salur darah individu menyebabkan berlaku hilang pertimbangan akal fikiran, manakala wajah mulai merah dengan degupan jantung berlari kencang. Efek kemarahan mengikut sains pula, ia akan menyebabkan darah yang biasanya mengalir ke perut dan usus akan berubah arah ke otot dan menyiapkan tubuh anda untuk bertarung. Oleh kerana itu, kadang-kala seseorang itu boleh melakukan hal yang di luar kemampuan fizikalnya ketika marah. Di samping itu, saat marah, tekanan darah juga akan meningkat. Suhu tubuh meningkat dan kecepatan nafas akan meningkat. Semua ini akan terjadi pada tubuh kita ketika marah dalam satu waktu. Bagaimana jika kita selalu marah? Dalam jangka masa yang panjang, hal-hal tersebut akan merosakkan kesihatan jantung dan mental anda. Tindakan itu juga boleh mendorong anda bertindak di luar kotak fikiran yang waras hingga boleh mengancam nyawa orang sekeliling, termasuk diri sendiri. Kadang-kala apabila seseorang sudah reda kemarahannya, dia akan menyesali tindakan dilakukan kerana akal dan fikirannya yang dikawal oleh syaitan sewaktu marah boleh hilang pertimbangan. Setiap umat Muslim perlu sedar, kegagalan mengawal kemarahan berarti tewas dengan tipu muslihat syaitan yang dilaknat oleh Allah SWT. Islam hanya membenarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nadira binti Ibrahim. Nombor matris di 20313237. Cara untuk menangani emosi marah menurut perspektif Islam. Okey, berikan masa untuk diri sendiri. Okey, macam saya kalau saya akan berikan masa untuk diri saya. And I do to work something yang I suka lah. Macam contoh, saya suka makan ke, okay, sebabkan benda tu kita dah tak ingat masalah kita. Contoh kalau kita rasa kita tertekan ke something else ke, kita kena buat yang something yang kita suka. Berikan masa untuk diri you. Berikan masa, give the space for yourself. Kalau you tak bagikan masa untuk diri you, you akan still dalam you punya marah, you punya emosi you. You nak main game, go. You nak main play something sport, play sport, everything you want to, something you want to do it. Just go. You nak buat apa, you buat. Macam tu. Janji you buat tu dalam keadaan yang, jangan you buat dalam keadaan you dah tak stable. You rasa buat bunuh diri. No. No, itu bukan penyelesaian bagi you. Penyelesaian untuk menghilangkan masalah sebenarnya. Berikan masa. Tarik nafas, breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out banyak kali. Istighfar, kan, Astaghfirullahalazim. Baca Al-Quran ke, kan, you selawat ke, you everything, you kena control, you kena cool down. So setelah tenang, lepaskan kemarahan. Kalau macam saya kalau marah, saya akan tulis kat satu buku. Saya akan cakap je apa saya nak. Saya rasa marah dengan orang tu, kan, saya tulis. So daripada situ, bila you dah lepas, you dah tak ingat. Dia tak lepas, tak ingat. Kalau saya tak simpan benda tu, saya buang, saya koyak, saya konyol dan buang. Bagi saya, masalah tu dah lepas. Kan, macam contoh, you dah luahkan segala-galanya dalam kertas tu, you konyol and you, benda tu akan rasa feel comfort, you dah tak rasa benda tu. Itu tips saya lah. Kalau orang lain ada juga yang dia perlukan someone untuk dia luahkan perasaan dia.
Lepaskan dia punya emosi dia. Macam dia nak someone yang support dia, someone yang boleh dengar masalah dia, macam tu. Ada juga orang yang melepaskan kemarahan, dia ambil satu kotak ke everything ke, dia pukul. Dia tak pukul ke orang, tapi dia pukul dekat dia punya everything barang tu lah. Dia pukul sampai dah sepuas. Ada juga. So just kalau you rasa you tak puas hati kan, you tenang dulu, you tenang, and lepaskan apa yang you nak lepaskan daripada segi, jangan dari segi fizikal you nak tumbuk orang. Mungkin you lepaskan daripada segi you nak tulis ke kan, you nak tulis dalam satu buku diary you ke, you nak lepas daripada you nak pukul kotak ke kan. Tapi janganlah sampai mencederakan diri you kan, you nak pukul dinding pula, no lah, sampai berdarah kan, no. Lepaskan kemarahan tu means like buatkan sesuatu benda yang positif juga, muhasabah. Okay, yang ketiga, lakukan senaman. Lakukan senaman. Sebab melakukan senaman ni membuatkan diri you akan rasa tenang. Sebab apa? You main sukan, you playing the football, you playing the tennis, you playing the badminton, you playing everything yang you want kan. You nak buat aktiviti jogging, sebabkan benda tu akan mengisi masa lapang you, buatkan you tak dah lupa dah masalah tu, sebab you dah ada mengisi masa lapang kan. You ada aktiviti yang you want to do it kan? So benda tu tak menjejaskan emosi you. So you just marah sekejap je, lepas tu you dah main, you dah okay macam tu. Bila you dah jogging, you dah tu, you akan rasa feel cool down, feel tak ada masalah, macam tu. So yang keempat ialah berfikir sebelum bercakap. Macam saya cakap tadi, apa-apa you nak, you marah sekalipun, don't throw away untuk someone yang you, lepas tu you lepaskan tu, macam tu tak boleh. You macam dia maki dia sebab you rasa you tertekan, so you lepas kat dia. So berfikir sebelum cakap itu important sebenarnya. Okay, sebab berfikir sebelum cakap tu, so kalau you tak berfikir sebelum cakap, okay, you tak berfikir sebelum cakap, you cakap boleh tak aku jangan macam ni, macam tu. So orang tu pun akan marah dengan you juga kan. Siapa je yang tak marah kan kalau tiba-tiba je orang tu cakap maki kan, siapa je tak cakap. So jadi pergaduhan di situ. So apa-apa you must berfikir sebelum cakap, sebab nanti menyesal tidak ada guna kan. Orang buat kata perahu boleh diundur, pelajar kata tak boleh diundur kan. So important lah kan. So komunikasi ni adalah bercakap ni dari segi bahasa, badan pun binasa. Betul tak? Macam tu lah. So nombor 5 adalah kenal pasti jalan penyelesaian. Okay, contoh you in situation yang you ada masalah kewangan. Okay, you kena ada azam kat diri you. Okay, tahun ni you nak saving money, you nak kerja kuat, you lebih hard, get hard tu. When you get hard, you akan dapat apa yang you nak. Apa yang kalau you buat benda tu dengan muhasabah, insyaAllah Allah pun akan memudahkan. Kalau jalan penyelesaian ni, you kena pastikan apa sebenarnya punca sebenarnya. Kalau you gaduh dengan your friend, just talk with her or with him, just talk, jangan minta maaf dengan dia. Even you kesalahan you pun tak apa, minta maaf je. Okay. Sebab tak semua orang dapat minta maaf tu dengan minta maaf tu dengan secara, macam mana orang kata, tak semua orang dapat minta maaf tu dengan dulu. Orang tak semua tau. So tak apa, it's okay kalau you rasa tak nak gaduh-gaduh lama-lama. Okay, minta maaf. Kalau you gaduh sekalipun, kalau you punya punca, you sendirilah yang kena settlekan. So kalau you ada masalah dengan family you, parents you, you just talk with them.
You cakap elok-elok. Kita kena selesaikan masalah. Jangan lama-lama. Kalau lama-lama lagi teruk. Lagi bertambah teruk. Okay. So, kita pergi ke seterusnya. Kekalkan penggunaan perkataan saya. Okay. Yang ni terjadinya selalu pada remaja. Okay. Contoh remaja ke, tapi kepada remaja lah. I think dewasa pun ada kan. Dia macam kalau tak puas hati, dia akan terus guna kau aku. Kau is macam ada perkataan yang tak dengar lah, tak patut didengar kan, tak sedap didengar. So terapkan guna perkataan saya. Walaupun you marah sekalipun, terapkanlah perkataan sayang. Lembut-lembut, bahasa yang penuh lembut. Macam Nabi Muhammad SAW, bila dia marah sekalipun, beliau tetap berkata baik. Beliau tetap berkata dengan penuh sabar. Walaupun tengah marah, beliau tetap sabar dengan seseorang ataupun keadaan sekeliling. Itu buatkan masalah tu tak jadi besar. Sebab bila you gunakan kau aku dalam perkataan nada yang kasar, orang pun akan jadi tak suka dengan you kan. So orang pun akan rasa not comfortable with you. So just cool down. Apa-apa just cool down. Okay. So yang ketujuh, imbas saat-saat manis. Okay, kalau you tengah marah, you ingat benda yang manis. With your crush ke? Your crush Okay. Contoh macam something yang you pernah buat, yang pernah bangga dan you buat. You fikir, okay, tak apa yang menarik-narik. Okay, imbas benda yang menarik. You pernah pergi tu ke, pernah bertanding ke, you pernah menang anugerah ke, apa-apa ke yang buatkan you rasa feel yang you rasa you rasa tenang. You rasa benda tu manis, buatkan you rasa happy. Ingatkan benda-benda yang positif. More to positif. Okay. Okay, nombor 8 is jangan berdendam. Okay, jangan berdendam. Sebab kita manusia ni ada yang jenis yang bila dia tak marah tapi dia dendam. Tu bahaya. Itu paling bahaya. Sebab dia tak expression muka dia marah. Dia tak, okay, kalau orang marah tu kan, kalau ada setengah orang marah, dia baling campak lah, campak tu lah, campak ni lah. Tapi kalau setengah orang ni, dia tak marah tapi dia dendam. So dia akan tenamkan perasaan negatif. So dia akan ingat benda tu sebab dia. So bahaya. Paling bahaya. Bila you dah menguasai negatif perasaan, you dah marah, you dah menguasai dia punya emosi, you akan jadi bukan diri you. Itu akan buatkan benda tu akan lagi teruk sebenarnya. So jangan berdendam. If you want to, macam tadi lah, if you rasa you want to someone yang you nak luar, just go with her or with him. You just cakap dengan dia apa masalah you. Kalau you tak trust kat diorang, you pergi dekat counselling. Counselling ke, your parents ke, your adik-beradik ke, yang you percaya, kat orang tu. So benda ni buatkan you lepas semuanya. You tak berdendam, you tak marah, you tak simpan. So benda tu akan jadi okey lah, sebab you dah lepas kan. So jumpa doktor ataupun pakar psikologi. Okay, bukannya maksudnya kita kalau kita jumpa doktor, pakar psikologi, kita jadi gila mental. No, bukan. Bukan maksudnya kita mental. Kita tu sebab sebenarnya kita nak apa sebenarnya? Kita nak belajar mengenai marah. Okay, kalau doktor ni mungkin dia tahu macam mana kita nak behave, control emosi kan. So boleh belajar mengenai marah, mengenai pasti punca nak marah. You boleh tahu tanda-tanda menjadi marah. You boleh tahu bertindak balas kecuali kemarahan you. Belajar secara sihat. You boleh mengeluarkan perasaan asas, macam tu. So you berjumpa dengan pakar kaunseling individu ataupun pasangan ataupun keluarga kan. Bila you jumpa doktor, you akan tahu lebih perspektif macam mana you nak kawal perasaan marah you.
Itu yang penting. Bukan kita jumpa doktor sebab kita gila. No. Masyarakat is paling, orang akan orang jumpa pasien, mental orang tu. No. Sebenarnya jumpa doktor ni adalah ilmu sebenarnya. Ilmu untuk kita lagi tahu macam mana kita nak control, kita nak rasa lagi, kita rasa macam kita nak tahu lagi kan, tahu lagi macam mana kita nak kawal dari segi punca sebenarnya kan, macam tu. So kita ada doa ketika marah. Doa adalah bukan senjata. Kita perasaan marah, senjata kita mengelakkan perasaan marah kita kan. Ini adalah antara yang diajar oleh Rasulullah SAW. Saya baca kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyaha wa maulaha. Maksudnya, ya Allah, berikan kekuatan jiwa padaku, sucikanlah jiwaku, engkau lah yang paling elok yang menyucikannya, engkau lah wakilnya, engkau lah Tuhannya. So apa if you marah, you baca doa ni. Kalau paling pendek lah, ni baca doa pertama. Kalau doa kedua ialah sebelum dan selepas tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimal ghaibi wa syahadati fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikatu ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku yang maha mengetahui perkara yang gaib dan nyata, pencipta langit dan bumi, Tuhan segala sesuatu dan pemiliknya. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon kepada Engkau daripada keburukan diriku dan daripada keburukan syaitan serta sekutunya. So dua-dua ni boleh amalkan. Kena amalkan. Ini pun satu ilmu bagi saya. Satu ilmu bagi saya juga. Saya tahu doa ni. Sebelum ni saya tak tahu doa ni. So biasanya saya selawat lah. So bila kita dah buat tim, kita dah tahu dah ada doa nak marah sebenarnya. So kita sama-sama mengamalkan. InsyaAllah kita sama-sama mengamalkan. Kita pergi ke the next part. Nilai dan pengajaran. Bila you dah tahu macam mana nak menangani, mesti ada nilai dan pengajaran untuk diri you juga. Apa yang buat kebaikan mesti ada nilai dan pengajaran dia. Yang pertama, nilai yang kita boleh dapat, penjagaan diri. Penjagaan diri yang terbaik untuk kita. Kita tahu apa yang kekuatan kita, apa kelemahan kita. Kita tahu dah macam mana kita nak kawal. Betul tak? Yang kedua, dapat meningkatkan kesabaran. Meningkatkan kesabaran kita. Tak mudah untuk kita marah. Tak mudah kita emosi. So yang ketiga, dapat berjihad. Berjihad dari segi emosi serta nafsu, dapat menunjukkan akhlak yang mulia. Jihad ya. Kalau kita tengah muhasabah, kita feel to control, kita dapat berjihad. Berjihad kan. So kita dapat yang kebaikan lah. Dapat pahala ya untuk kita mengawal emosi kita, nafsu kita juga. Yang ketiga ada yang keempat, lapang dada, sentiasa tenang dan mudah maafkan kesalahan orang lain. So bila kita dah tahu kita kawal, kita akan mudah maafkan orang. Kita akan lapang dada. Bila kita dah tahu nak kawal macam mana, right? So kita akan rasa lapang, tenang, rasa tak serabut. So dari situ pun penting sebenarnya. Yang kelima, dapat meningkatkan seorang tu tidak terburu-buru. Tidak terburu dari percakapan, keputusan, dari segi fizikal dan perbuatan. You dah tahu dah, bila you marah, you tak boleh terburu-buru. Kalau you marah, you just
duduk kan. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, nak bersabda, if you marah, you duduk. Tak boleh duduk, you berdiri. Ya tak berdiri, you ambil wuduk. Kalau you tak boleh ambil wuduk, you solat sunat. If you rasa marah lagi, you baca Al-Quran. So kat situ Nabi Muhammad pun telah memberikan contoh macam mana kita nak menangani masalah sebenarnya. Okay. So kita pergi ke next part. Ke-6, dapat berinteraksi dan berbincang dengan damai. Yang ke-7, disyandai oleh Allah kerana Allah. Dalam surah Imran, Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan orang yang menahan kemarahan, orang yang maafkan dari kesalahan manusia, dan sesungguhnya Allah sangat menyukai orang yang melakukan kebaikan. Yang ke-8, dapat meningkatkan keimanan, serta Allah menguji keimanan dapat kebaikan dan ganjaran dunia dan di akhirat. Yang ke-9, sentiasa bersifat dan berzikir. Bila kita sedang emosi ni kan, kita kena banyak-banyaklah berzikir, banyakkan emosi, banyak-banyakkan berselawat kan, buatkan kita rasa dah kita tenang. Dan terakhir sekali, sentiasa diredai Allah dan Rasul. So hidup kita telah sentiasa diredai, sentiasa dirahmati, sebab kita sentiasa muhasabah. Manusia not perfect, tapi kita cuba untuk menjadi yang terbaik. Kita cuba, insyaAllah sama-sama kita cuba. Kesimpulan. Yang terakhir, emosi memiliki bentuk yang berbeza, terdiri daripada emosi bentuk suka, sedih, marah, malu, takut dan sebagainya. Emosi berkembang kerana motivasi yang lahir dari manusia. Motivasi emosi adalah saling berhubung, iaitu apabila motivasi berada dalam keadaan buruk, maka emosi manusia itu akan menjadi buruk dan sebaliknya. Kesihatan manusia adalah bergantung kepada kecerdasan atau kesihatan emosi. So, sekiranya emosi ini tidak baik dan berada dalam keadaan terganggu, ia sedikit sebanyak mengganggu tahap kesihatan. Oleh itu, promosi emosi baik perlu dilakukan oleh manusia tidak kira usia. So, kesimpulannya ialah manusia tidak lepas daripada emosi. Tidak lepas daripada bermacam-macam emosi. So, kat sini kita boleh learn something new. Macam mana kita nak menghasilkan diri kita, macam mana kita nak mengawal diri kita daripada marah. So dari sini juga kita dapat tahu, kita dapat ilmu yang baru, macam mana kita nak lepas ni kita lebih bersedia untuk kita daripada segi mental dan fizikal kita. So itu saja daripada kami dan saya juga. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang dari saya sendiri. Kalau serba-serbi kekurangan daripada saya segi percakapan saya minta maaf. Saya minta maaf kalau ada yang terlebih ataupun kurang, terkasar bahasa atau sebagainya. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.